Okey, sekarang kita akan belajar tajuk garis lurus. Tajuk garis lurus ni tajuk tingkatan 4 bab 5. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar kecurunan garis lurus, kecurunan garis lurus dalam sistem koordinat kartes, pintasan, persamaan garis lurus dan garis selari. Okay, kita akan belajar 5-5 ni, 5-5 bab kecil ni dalam tajuk garis lurus. Okey, kita tengok dulu kecurunan garis lurus. Okey, kecurunan garis lurus ialah nisbah jarak mencancang pada jarak mengufuk. Okey, di antara dua titik pada garis itu. Okey, jadi kat sini kecurunan ni kita nak mencari berapa cerun, berapa condongnya garis lurus tu. Okey, berapa condongnya garis lurus tu. Garis lurus tu di antara dua titik lah. Okey, contoh kat sini MN, dua titik ni. Titik M gabungkan dengan titik N. Okay, jadi akan kita gabungkan, kita akan dapat satu garis lurus yang condong. Jadi kat sini kita kena cari kecurunan dia. Okey, kecurunan dia. Kecurunan dia, formula dia, formula asas ialah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Okey, dalam rajah, contoh kat sini, dalam rajah yang diberi, okey, dalam rajah yang diberi, X ialah mengufuk. Okey, X ialah jarak mengufuk dan Y ialah jarak mencancang. Okey, sekarang ni kita nak cari kecurunan PQ. Jadi kat sini, formula jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Jarak mencancang dia Y. Jadi kat sini Y bahagikan dengan X. Okay, Y dia punya ni bahagikan dengan X. Dia punya jarak mengufuk dia. Jadi kat sini dapatlah kecurunan dia Y per dengan X. Okay, kalau contoh dalam unit pula. Okay, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk ni selalu dalam unit lah. Okay, kat sini kalau contoh kat sini kecurunan MN ni, kita nak cari kecurunan MN ni jarak mencancang. Kita tengok jarak mencancang dia. Mencancang ni yang tegak lah. Okay, yang mencancang ni yang tegak. Okay, kat sini kira berapa jarak mencancang dia sehingga jumpa sebaris. Sehingga jumpa baris yang sebaris dengan M. Okay, kat sini kita tengok dulu M ni berapa jarak mencancang dia. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4. Okay, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 unit. Okay, jadi jarak mencancang dia 4 unit. Kemudian kita kira pula jarak mengufuk dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6. Yang di sini 6 unit untuk jarak mengufuk. Okay, mengufuk ni yang mendatar lah. Jadi kat sini ada 6. Jadi kat sini 6 unit untuk yang mengufuk, yang mencancang 4 unit. Jadi 4 unit bagi 6 unit akan dapat 2/3. Jadi kecurunan dia 2/3. Okey, untuk kecurunan kita selalu gunakan huruf M sebagai simbol je lah. Okey, M ni sebagai simbol kecurunan. Okey, ini cara untuk cari kecurunan garis lurus menggunakan formula jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Kita tengok seterusnya pula. Kecurunan garis lurus dalam koordinat kartes. Okay, kita nak cari kecurunan dalam koordinat kartes, maksudnya kita nak cari kecurunan garis lurus menggunakan koordinat. Okay, menggunakan koordinat yang diberi. Okay, sekarang ni kita tengok kecurunan M. Okay, selalunya kalau dalam kecurunan kita akan gunakan M ni sebagai dia punya simbol dia, dia punya formula ubah dah. Okay, M. Kecurunan satu garis lurus yang melalui titik P dan Q ialah, okay, ini dia punya koordinat dia. Contoh kat sini koordinat dia lah X, Y. Okay, ini antara dia punya formula bala X1, Y1, X2, Y2. Okay, nak cari kecurunan PQ, kita boleh guna formula Y2 tolak Y1. Okay, Y2 tolak Y1, kemudian X2 tolak X1. Ini dia punya formula. Kena ingatlah yang ni. Ini memang kena ingat. Ini antara formula dia. Okay, jadi di sini ada dua formula dah untuk cari kecurunan. Formula yang pertama, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Formula yang kedua, Y2 tolak Y1 X bahagi dengan X2 tolak X1. Itu formula yang kedua. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Okay, pintasan. Okay, pintasan X ialah koordinat X bagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi X. Okay, bermakna di sini pintasan ni ialah koordinat bagi X.
Okey, koordinat bagi X, bagi titik persilangan suatu garis lurus yang dengan paksi X. Maksudnya, bila garis lurus tu bersilang dengan paksi X, maka yang tempat bersilang itu yang dinamakan pintasan, memintas, pintas. Okey, pintasan bagi X. Jadi kat sini contoh kat dalam gambar rajuh ni, yang bersilang ni, yang bersilang dengan paksi X ni, ini ialah pintasan X dia. Untuk kita kalau dapat dia punya pintasan X dia, kita tengok koordinat X dia berapa. 6. Jadi kat sini pintasan X dia 6. Okay, kalau pintasan Y pula ialah koordinat Y bagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi Y. Okay, bagi persilangan contoh garis lurus ni, dia bersilang dengan paksi Y. Okay, yang tempat yang bersilang dengan paksi Y ni, koordinat Y dia itu ialah pintasan Y. Contoh kat sini kalau untuk PQ ni, dia punya garis lurus bersilang dengan Y. Okay, jadi dia punya pintasan Y dia 5. Okay, pintasan Y dia 5. Okey, dalam bab pintasan ni juga, kalau pintasan ni, pintasan X dengan Y ni, kita juga boleh cari dia punya kecurunan. Okey, kecurunan dia guna formula ni. Kecurunan dia M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan negatif, bahagi dengan pintasan X. Dia punya formula dia. Okey, negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, ini antara formula dia. Jadi kat sini ada 3 formula untuk cari kecurunan. Okay, ada 3 formula untuk cari kecurunan. Formula yang pertama, jarak mencecah bahagi jarak mengepuk. Formula yang kedua, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Formula kecurunan yang ketiga ialah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jadi kat sini ada 3 formula untuk cari kecurunan. Okay, sekarang ni kita tengok pula persamaan. Okey, persamaan garis lurus. Okey, jika nilai kecurunan M dan pintasan YC, okey, selalunya untuk kecurunan kita akan gunakan pemboleh ubah dia M. Kita akan gunakan pemboleh ubah M. Kalau pintasan Y, kita akan gunakan C. Pemboleh ubah dia. Okey, diberi, maka satu persamaan garis lurus boleh dibentuk. Okey, satu persamaan garis lurus yang boleh dibentuk ialah Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Ini ialah satu persamaan garis lurus. Okay, ini yang dinamakan persamaan garis lurus. Y ni Y sama dengan M. Y ni pemboleh ubah lah, X ni pun pemboleh ubah. Okay, M ni sesuatu nombor lah. M tu akan diwakili dengan kecurunan. C tu akan diwakili dengan pintasan Y. Okay, pintasan Y. M kecurunan pintasan Y, C. Okay, contoh kat sini. Diberi persamaan bagi suatu garis lurus ialah Y sama dengan 3X tolak 4X. Cari kecurunan bagi pintasan, cari kecurunan dan pintasan Y bagi garis itu. Jadi di sini kita akan cari dia punya kecurunan dan pintasan dia. Okey, sekarang ni kita tukar dulu persamaan ni, persamaan garis lurus ni. Y sama dengan 3 tolak dengan negatif 4X ni. Tukar dalam keadaan Y sama dengan MX tambah C. Tukar dulu. Jadi kat sini bila kita nak tukar dia, di sini lah Y sama dengan negatif 4X tambah 3. Okay. Jadi kat sini akan dapat Y sama dengan negatif 4X tambah 3. Okay. Ini adalah bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Dalam bentuk ni, kita boleh buat keluar lah. Jadi kat sini 4, negatif 4 ni sebagai kecurunan dia. C ni 3 ni sebagai C dia. Okay, 3 ni sebagai pintasan Y dia. Okay, ini antara contoh soalan lah yang dia suruh kita buat keluar kecurunan dan pintasan dia. Yang seterusnya, garis selari. Okey, dua garis adalah selari jika kecurunannya adalah sama. Okey, dua garis selari, kita boleh katakan kedua-dua garis selari ni adalah kedua-dua garis lurus ni ialah garis selari apabila kecurunan dia sama. Okey, bila kecurunan dia sama, contoh PQ ni kecurunan dia sama dengan RS. Bila kecurunan dia sama, maka kedua-dua ini ialah garis selari. Okay, jika PQ sama dengan RS, maka kecurunan MPQ, maka kecurunan PQ sama dengan kecurunan RS. Okay, ini untuk garis selari. Benda apa yang kita perlu tahu dalam garis selari ni? Okay, dalam garis selari, dua garis selari, kalau kita katakan
kedua-dua garis itu ialah garis lari, maka dia punya kecurunan pun sama. Okey. Yang seterusnya kita tengok contoh soalan. Tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus berikut adalah selari atau tidak. Okay, kita nak tentukan kedua-dua ni persamaan dia garis lurus, garis selari atau tidak. Macam mana kita nak tentukan? Kita tengok kecurunan dia. Kita cari kecurunan dia. Okay, contoh untuk persamaan yang pertama ni. Persamaan garis lurus yang pertama ni 2y tolak 4x ni kita cari dia punya kecurunan dia berapa. Okay, kita cari kecurunan dia. Kita tukar dalam bentuk y sama dengan x tambah c. Kat sini y sama dengan 2x tambah 3. Jadi kecurunan dia 2. Okay, sebab m dia kat sini, sekutu m kat sini, nilai dia 2. Jadi kat sini kecurunan dia 2. Jadi untuk yang kedua ni pula y sama dengan 2x tolak 5. Okay, jadi kat sini dia y sama 2x tolak 5 ni sudah pun berada dalam keadaan persamaan garis lurus yang am, iaitu y sama dengan mx tambah c. Dan kat sini dia punya kecurunan dia 2. Jadi kat sini kedua-dua kecurunan dia 2. Maka kedua-dua ni samalah kecurunan dia 2. Maka dua garis lurus adalah selari. Kedua-dua garis lurus ni, kedua-dua garis lurus ni ialah selari. Okey. Okay, tengok pula garis contoh yang seterusnya. Cari persamaan bagi garis lurus yang melalui titik negatif 8, 2 dan selari dengan garis lurus 4y tambah 3x sama dengan 12. Okay, sekarang ni kita nak tengok. Kita nak cari persamaan garis lurus. Okay, kita nak cari satu persamaan garis lurus ni. Yang dia lalu titik negatif 8, 2 dan dia selari dengan persamaan garis lurus 4y tambah 3x sama dengan 12. Okey, sekarang ni kita cari dulu dia punya, nak bina, kalau kita nak bina persamaan garis lurus, sebab kat sini kita suruh cari. Bila cari ni kita kena bina lah. Okey, kita kena bina satu persamaan garis lurus. Jadi nak bina dia kita kena tahu dulu dia punya persamaan asas dia, iaitu y sama dengan m x tambah c. Okay, ini dia punya persamaan dia. Okay, sekarang ni y ni memang pemula ubah dia. Okay, sekarang kita cari kecurunan dia. M. Okay, kecurunan dia M. Okay, sekarang kita nak cari kecurunan dia. Okay, sekarang kita nak cari kecurunan dia M. Macam mana kita nak cari kecurunan dia M? Kita ambil daripada kecurunan garis selari dia. Iaitu 4y tambah 3x sama dengan 12. Okay, kita cari dulu kecurunan melalui garis selari ni berapa. Kat sini kita tukar dulu persamaan garis lurus ni dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okay, jadi kat sini kita dapat dah dia punya m dia negatif 3/4. Jadi kat sini dia punya kecurunan negatif 3/4. Jadi untuk persamaan garis lurus yang kita nak bina ni pun sama jugalah, negatif 3/4. Okay, sekarang ni kita nak cari pula c dia. Macam mana kita nak cari c dia? Kita isi semua. Okay, kita nak cari pitasan c, pitasan y dia. Okay, kita isi, gantikan. Okay, kita gantikan y, x dengan m ni dengan nombor. Okay, contoh kat sini, dia kata kat sini dia melalui negatif 82. Okay, dia melalui titik negatif 82. Maka kat sini, dia gantikan y dia dengan 2. Okay, y dia ni, koordinat yang dia lalu ni, koordinat y dia 2. Jadi kita gantikan y tu dengan 2. Gantikan dengan 2. Okay, kemudian m ni kita gantikan kecurunan dia, iaitu negatif 3/4 ni. Kemudian x dia kita gantikan negatif 8 sebab koordinat yang dia lalu kat titik negatif 82 ni koordinat x dia negatif 8 ni, kita gantikan negatif 8 tambah c. Okay, sini kita nak carilah. Bila kita nak buat macam ni, jadi kat sini kita dapat dah c dia negatif 4. Bila dapat negatif 4, dia punya c dia, jadi kita masuk je dalam dia punya persamaan. Jadi kat sini persamaan yang akan dapat kat sini, y sama dengan negatif 3/4x tolak 4. Ini jadi ini ialah persamaan dia.